InsyaAllah untuk malam ni perbincangan kita menyambung lagi sirah baginda Nabi SAW, dan perbincangan adalah berkaitan tentang Perang Badar Al-Kubra, iaitu peperangan yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Secara tepatnya dia berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Baik, Perang Badar ini dia berlaku adalah selepas rentetan kepada peperangan Zul Ushairah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada hari ini. Kita berada di dalam majlis ilmu sekali lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk malam ni perbincangan kita menyambung lagi sirah baginda Nabi SAW, dan perbincangan adalah berkaitan tentang Perang Badar Al-Kubra, iaitu peperangan yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Secara tepatnya dia berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Baik, Perang Badar ini dia berlaku adalah selepas rentetan kepada peperangan Zul Ushairah, iaitu perang yang berlaku pada pengakhiran Jamadil Awal ataupun berada di awal Jamadil Akhir. Okay, sebelum masuknya bulan Rejab, bulan yang diharamkan, berlakulah pada tempoh sebulan itu yang mana baginda Nabi SAW mendapat khabaran daripada seorang perisik berkaitan tentang ada harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Mekah menuju ke Syam. Jadi baginda Nabi SAW telah menghantar Nabi sendiri keluar dalam peperangan tersebut untuk melakukan halangan kepada rombongan dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi tuan-tuan, Abu Sufyan sangat licik dan dia terlepas daripada halangan tersebut. Walaupun terlepas, baginda Nabi SAW telah menghantar ada dua orang sahabat. Pertama bernama Talha bin Ubaidillah dan seorang lagi bernama Sa'id bin Zaid, yang mana dua-dua ini menjadi pengintip, perisik bagi Nabi SAW. Nabi hantar kedua-dua sahabat ini untuk mengekori kafilah dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Duduk di Syam, nanti kamu akan tengok apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika mana Abu Sufyan pulang semula ke kota Mekah, waktu tu khabarkan semula kepada Nabi dan Nabi akan lagi sekali lakukan halangan kepada kafilah rombongan Abu Sufyan. Jadi pendek cerita tuan-tuan, Abu Sufyan pun bertolak pulang daripada Syam pada bulan Ramadan. Jadinya waktu dia pulang tuan-tuan, kedua-dua sahabat Nabi khabarkan berita ini kepada Nabi, dan baginda Nabi SAW keluar dengan para sahabat dengan matlamat untuk melakukan halangan. Itu saja tuan-tuan. Tetapi secara takdirnya berlakulah peperangan Badar pada peristiwa tersebut. Ini adalah rentetan tuan-tuan. Baik,
Kita lanjutkan tuan-tuan perbincangan kita dalam perang Badar. Tapi secara formulanya tuan-tuan, kalau kita nak ingat pada peristiwa-peristiwa ini, dia dibahagikan kepada 3 secara mudahnya. Iaitu peristiwa sebelum, peristiwa semasa dan peristiwa selepas. Jadi perbincangan kita hari ini adalah berkaitan tentang peristiwa sebelum peperangan Badar. Apa yang berlaku di kem muslimin dan apa yang berlaku di kem musyrikin tuan-tuan. Bila kita nampak peristiwa ni, kita akan lihat walaupun di atas kertas yang mana Abu Jahal telah membawa 1,300 tentera keluar daripada Mekah tuan-tuan, tetapi hakikatnya dia telah kalah lebih awal. Dan ini adalah pengajaran dan teladan kepada kita. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Pertama, iaitu Abu Jahal telah ditekan melalui emosi dia, perasaan dan psikologinya tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan ikuti kuliah ini, di dalam kuliah sirah kita dalam bab Al-Maghazi, perang Badar adalah perang yang ke-9. Dia bererti ada 8 peperangan yang lebih awal. Tetapi 8 perang ini adalah 8 peperangan yang kecil-kecil lah. 1, 2, 3, 4. 4 daripadanya tuan-tuan adalah disebut sebagai Sariyah, iaitu kumpulan kecil ataupun operasi ketenteraan yang dihantar oleh Nabi. Nabi tak keluar berperang, tapi Nabi hantar para sahabat Nabi untuk melakukan operasi ketenteraan. Baki daripadanya tuan-tuan, Nabi SAW sendiri turun di medan peperangan. Tapi tujuan 8 perang ni tuan-tuan adalah memberikan tekanan kepada musyrikin Quraisy, iaitu melakukan sekatan demi sekatan kepada rombongan dagangan mereka menuju ke Syam. Dah berulang-ulang saya sebutkan tuan-tuan, 3/4 keuntungan daripada negara Mekah ini adalah datangnya daripada dagangan mereka di bumi Syam. 1/4 sahaja keuntungannya datang di bumi Yaman. Jadinya 3/4 keuntungan besar tuan-tuan. Jadi setiap laluan mereka ke Syam telah ditutup oleh baginda Nabi SAW, maka memberikan tekanan yang berat kepada Abu Jahal. Dan tekanan-tekanan ni tuan-tuan sedikit sebanyak mengganggu emosi Abu Jahal. Sebab itu kita boleh perhatikan, masuk sahaja pada tahun kedua Hijrah, Nabi mulakan sekatan ni bermula pada bulan Ramadan tahun yang pertama Hijrah. Masuk tahun yang kedua Hijrah tuan-tuan, apa yang berlaku? Iaitu Abu Jahal sendiri telah menghantar ada satu kumpulan yang dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri daripada kabilah Bani Fihr, menjadi satu sekutu kepada musyrikin Mekah untuk melakukan rompakan besar-besaran di kota Madinah. Sebab ketika itu Qurs bin Jabir ini merupakan seorang ketua perompak daripada Bani Fihr yang sekutu dengan orang Quraisy tuan-tuan. Tapi Qurs bin Jabir ni akhirnya dia menjadi sahabat baginda Nabi SAW. Ni zaman sebelum tu. Sebab Abu Jahal ni orang korporat tuan-tuan. Jadi dia cuci tangan. Dia tahu tekanan makin kuat ke atasnya. Jadi cara dia nak melemahkan sekatan itu, dia melakukan serangan kepada kota Madinah. Tapi dia tak turun padang. Dia menghantar sekutu dia. Biasa tuan-tuan orang-orang yang ni mesti ada dia punya gangster-gangster dia. Mesti ada dia punya networkingnya daripada kumpulan-kumpulan gelap ni kan. Jadi begitulah dengan Abu Jahal. Tapi tak jalan tuan-tuan. Sebab apa? Kononnya bila dia hantar Qurs bin Jabir ni untuk mengganggu ketenteraman kota Madinah, memberikan sekatan, memberikan gangguan kepada kota Madinah, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW kekal menjaga reputasi Nabi. Iaitu Nabi SAW sendiri turun di medan perang dan Nabi sendiri kejar Qurs bin Jabir ini sampai ke satu daerah yang bernama Safwan. Safwan ni adalah satu daerah yang dah masuk kepada kawasan Badar. Madinah ke Badar jauh tuan-tuan jauh. Jadinya kalau tuan-tuan yang pernah sampai ke Badar, daripada Madinah sekitar hampir 2 jam perjalanan tuan-tuan. Nabi, bila ada serangan macam tu, Nabi tak hantar sahabat Nabi tuan-tuan. Tapi Nabi sendiri pergi dan kejar musuh. Ini menunjukkan kepada orang-orang Madinah tuan-tuan, walaupun ada gangguan daripada luar, tetapi Nabi menunjukkan Nabi bertanggungjawab sepenuhnya. Daripada mereka cuba jatuhkan reputasi Nabi tuan-tuan, akhirnya orang Madinah bertambah yakin dengan baginda Nabi SAW. Ini adalah salah satu teladan juga yang kita boleh belajar daripada Nabi. Okey, pendek cerita tuan-tuan,
Bila sekatan demi sekatan berlaku tuan-tuan, pertama Abu Jahal semakin tertekan. Kedua, yang menjadikan Abu Jahal lebih tertekan, iaitu baginda Nabi SAW telah menghantar ada satu operasi kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh ke satu daerah yang bernama Nakhlah. Nakhlah adalah satu daerah di dalam kota Mekah tuan-tuan. Jadi rombongan ni dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh masuk sampai ke tengah-tengah pusat kota Mekah. Sebab Nakhlah ni adalah daerah di antara Mekah dan juga Taif. Dia duduk kat tengah-tengah tuan-tuan. Abdullah bin Jahsh masuk tuan-tuan, dia tengok kekuatan dan kelemahan Quraisy. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, dia berjaya membunuh tentera Mekah. Dan dia juga telah mendapat beberapa orang tawanan dan dia berjaya pulang dengan membawa harta ghanimah. Bagi Abu Jahal tuan-tuan, ini adalah perkara yang sangat memalukan dan perkara yang mengaibkan. Sebab bagaimana tentera Islam yang baru tumbuh tak sampai setahun negaranya, sekarang dia dah berjaya masuk ke tengah-tengah Mekah dan dia berjaya bawa pulang dengan selamat ke kota Madinah dengan tawanan perangnya, dengan harta ghanimahnya, bahkan dia berjaya membunuh tentera Mekah. Ini perkara yang sangat memalukan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tuan-tuan, tekanannya makin kuat kepadanya, perasaan malu dan sebagainya. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu datang daripada ibu saudara Nabi SAW. Yang mana ibu saudara Nabi yang bernama Atikah binti Abdul Muttalib telah bermimpi satu malam tuan-tuan tentang ada seorang lelaki berdiri di Jabal Abi Qubais, digolekkan satu batu besar dan batu itu terlanggar Kaabah dan pecah menjadi batu-batu kecil. Dan dia masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Mekah tuan-tuan. Lalu diceritakan berita itu kepada saudaranya yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi ni, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang berlaku? Al-Abbas telah mentakwilkan itu sebagai musibah. Dan musibah itu akan menimpa semua rumah yang ada di kota Mekah. Tiada yang terkecuali tuan-tuan. Akhirnya berita ini telah disampaikan daripada mulut ke mulut dan akhirnya sampai ke telinga Abu Jahal. Abu Jahal dia dengar tuan-tuan, maka naik darah dia. Sebab apa? Sebab yang mendatangkan cerita ni, membawa cerita ini datang daripada keluarga Muhammad, iaitu Bani Hashim. Yang dua peristiwa ni tuan-tuan telah menambah kemarahan kepada Nabi. Sekarang saudara Muhammad yang duduk di kota Mekah pun tambah lagi cerita tuan-tuan. Dan pada waktu itulah yang seperti mana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kebetulan pada waktu tu tuan-tuan, Abu Sufyan yang sedang dilarang oleh tentera baginda Nabi SAW telah menghantar utusannya bernama Damdam Al-Ghifari, bawa tunggangannya tuan-tuan, lalu sampai ke kota Mekah. Dia pun kata, ya ma'syaral Quraisy, ya Bani Qusay dan sebagainya disebut tuan-tuan. Wahai orang-orang Quraisy, pertahankanlah harta-hartamu, Muhammad sedang melakukan halangan. Jadi pada waktu tu tuan-tuan, yang Abu Jahal marah adalah kerana berita tentang musibah yang akan ditimpakan kepada bumi Mekah. Tiba-tiba datang utusan maklumkan harta dagangan mereka bakal dirampas dan dihalang oleh Muhammad. Itulah yang menyebabkan Abu Jahal betul-betul berang. Lalu diperintahkan seluruh yang ada di kota Mekah keluar untuk berperang, khususnya kepada pembesar-pembesar Mekah. Jadi sini tuan-tuan kita boleh nampak yang mana Abu Jahal, dia keluar daripada kota Mekah, dia keluar dengan emosi dia tuan-tuan. Dan itu adalah kesilapan yang paling besar dan kekalahan besar awal kepada tentera musyrikin Mekah. Sebab dia buat keputusan bukan dengan strategi. Dia buat satu keputusan tuan-tuan bukan dengan taktikal ataupun dengan rasional dia, tetapi dia lakukan dengan emosi dia. Walaupun dia bawa tentera yang ramai tuan-tuan, tapi bila mana dia lakukan tanpa rasional tuan-tuan, maka itu adalah kesilapan dan kegagalan awal yang telah dilakukan di pihak musyrikin Mekah. Ni tuan-tuan boleh nampak tuan-tuan. Dia berbeza dengan tentera Islam di kota Madinah tuan-tuan. Tentera Islam di kota Madinah, mereka lebih tenang dan lebih tenteram. Dan kita perhatikan tuan-tuan, sebelum berlaku perang Badar, ada dua peristiwa yang berlaku pada Nabi. Pertama, iaitu Allah Ta'ala telah perkenankan doa Nabi. Yang Nabi berdoa berbelas bulan tuan-tuan, supaya dipindahkan daripada Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram setelah Nabi dengar ejekan-ejekan daripada orang Yahudi Yathrib. Jadi tuan-tuan, Nabi berdoa, mengangkat tangannya, memandang ke langit, berharap kepada Allah supaya makbulkan doa. Allah takdirkan tuan-tuan, iaitu pada bulan Rejab ataupun pada bulan Sya'ban,
iaitu Allah Ta'ala telah pindahkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada Nabi, tuan-tuan? Sudah tentulah hati baginda lebih tenang, lebih tenteram, sebab doanya didengari dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Okey, itu satu pihak, tuan-tuan. Kedua, apa yang berlaku lagi, iaitu baginda Nabi dan para sahabat telah diwajibkan perintah ibadah puasa. Mungkin kita tak nampak apa rasionalnya Allah Ta'ala meletakkan syariat ibadah puasa sebelum perang Badar. Tapi tuan-tuan, sebenarnya banyak faedah. Antaranya, tuan-tuan, kita sendiri perhatikan, bila Nabi pergi berperang pada 17 Ramadan, tuan-tuan, dah separuh daripada Ramadan dah berlalu, tuan-tuan. Kita sendiri pun apabila kita dah masuk 10 Ramadan ke atas, 15 Ramadan ke atas, apa perubahan yang kita rasa pada diri kita, tuan-tuan? Pertama, hati kita lebih tenteram. Betul? Jiwa kita lebih tenang. Fikiran kita lebih rasional, tuan-tuan. Dan secara tak langsung, kita telah mengubah rutin harian kita. Yang selalu kita bangun 6.30 pagi, tuan-tuan. Tapi masuk Ramadan, 4.30 kita dah bangun dah. Kita jadi lebih sihat dan lebih segar. Kan? Kemudian kita isi dengan ibadah-ibadah di siang hari, di malam hari, tuan-tuan. Dengan ibadah puasa tu, tuan-tuan, menjadikan tubuh orang yang berpuasa ni lebih ringan. Kalau sebelum ni, tuan-tuan, kita tak berpuasa, tuan-tuan, tubuh kita berat. Ataupun mungkin kita rasa sedikit malas. Tapi masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, tubuh rasa lebih sihat, lebih ringan, tuan-tuan. Bahkan kita beribadah pun lebih luar biasa. Yang kalau kita solat sunat rawatib pun tak mampu, tuan-tuan, masuk Ramadan, 8 rakaat, 20 rakaat kita mampu lakukan tanpa kita sedari. Sebab tubuh kita dah semakin baik. Dan ini berlaku kepada tentera-tentera baginda Nabi SAW secara tak langsung. Namun ini adalah sekadar hikmah yang kita boleh lihat, yang mana tanpa kita duga, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menyusun perancangannya lebih baik daripada perancangan makhluk dia. Dan baginda Nabi SAW, tuan-tuan, keluar daripada kota Madinah dalam keadaan rasional. Dan ini hikmah kenapa Nabi SAW keluar daripada kota Madinah tanpa diduga yang mana Nabi dan para sahabat akan berperang. Kalau tidak, tuan-tuan, dia akan jadi tekanan. Sebab apa? Dengan kuda yang 2 ekor sahaja, tuan-tuan, musyrikin Mekah bawa dengan ribuan tunggangannya, untanya, kudanya, peralatan perangnya. Tapi dan Nabi dan para sahabat bawa 2 ekor unta, 2 ekor kuda dan berpuluh ekor unta, tuan-tuan. Dan Nabi dan para sahabat keluar tu tanpa ada tekanan. Sebab kita berniat hanya untuk lakukan halangan, hanya nak buat roadblock, tuan-tuan. Jadi keluarnya Nabi itu dengan ketenangan dan ketenteraman. Dan ini kita boleh belajar, tuan-tuan, daripada baginda Nabi SAW. Baik, ini antaralah perkara yang berlaku sebelum peperangan Badar. Baik, kemudian, tuan-tuan, kita tengok di pihak Abu Jahal pula, tuan-tuan, berlakunya perpecahan dalam kumpulan dia. Dalam kumpulan Abu Jahal, tuan-tuan, berlakunya perpecahan. Apa perpecahan yang berlaku? Pertama, iaitu pergaduhan di antara Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Seperti mana yang saya ceritakan sebelum ni, tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf hakikatnya dia tak nak keluar berperang. Kerana apa? Sebelah dia dengar daripada mulut Sa'ad bin Mu'az, yang mana kata Sa'ad bin Mu'az, Muhammad akan membunuh kamu. Jadi bila dia dengar, tuan-tuan, sepanjang dia balik ke rumahnya, dia kata, aku takkan keluar. Aku takkan keluar. Aku akan dibunuh Muhammad. Aku dibunuh oleh Muhammad. Sampai di rumah, isteri tanya, kenapa bang? Apa hal abang ni? Dia kata, Sa'ad bin Mu'az kata, Muhammad akan membunuh aku. Dan aku berjanji, aku takkan keluar daripada kota Mekah. Jadi, tuan-tuan, takdir Allah, dia terpaksa keluar di dalam peperangan Badar. Sedangkan hatinya itu berat dan dia tak nak berperang, tuan-tuan. Jadi di situ ada pertelingkahan di antara Abu Jahal dan juga Umayyah bin Khalaf. Kemudian, tuan-tuan, iaitu pertelingkahan di antara Abu Jahal dengan Bani Abu Bakar. Bani Abu Bakar, tuan-tuan, langsung tak keluar. Bila mana Abu Jahal perintahkan, tuan-tuan, Bani Abu Bakar berkecuali, dia tak nak keluar, tuan-tuan. Dan mereka tinggal di kota Mekah, yang lain semuanya keluar daripada bumi Mekah menuju ke Badar. Itu yang kedua. Ketiga, tuan-tuan, iaitu perselisihan di antara Bani Zahrah yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Akhnas. Ketika mana Abu Jahal sampai di Juhfah, dia dah keluar daripada Mekah, tuan-tuan, sampai ke satu daerah namanya Juhfah. Waktu dia berada di Juhfah, tuan-tuan, Abu Sufyan hantar lagi satu rombongan, utusan dia, minta maaf, dia hantar utusan dia. Maklumkan kepada Abu Jahal, Abu Sufyan dah selamat dah. Jadi better Abu Jahal patah balik ke bumi Mekah.
tanpa berlakunya peperangan. Tapi ketika itu tuan-tuan, Abu Jahal kata apa? Selagi mana kita tak sampai ke perigi Badar, sekali-kali kita tak akan U-turn balik. Dan kita akan berada di sana dengan minum arak, sembelih unta, dan kita akan mendengarkan lagu-lagu yang didendangkan oleh bidu-wanita yang paling terhebat di kota Mekah. Dia bawa sekali tuan-tuan penyanyi-penyanyi perempuan dia tuan-tuan. Dia nak berhibur dekat sana. Dan ketika itu Bani Zuhrah yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Akhnas, dia kata apa? Kita keluar dengan matlamat dan dengan niat, iaitu untuk melindungi harta kita. Jadi kalau harta kita dah selamat, apa poin lagi kita keluar? Jadi keluar itu adalah atas dasar dendam dan hasad tuan-tuan. Jadi benda tu tak rasional. Jadi Akhnas, dia bawa patah balik Bani Zuhrah seramai 300 tentera tuan-tuan. 300 berundur. Maka yang mara daripada Mekah hanya 1000 tentera. Yang itu yang kita dengar. Tentera Islam 300 berbelas, manakala tentera musyrikin Mekah adalah 1000 tentera. Jadi, sebenarnya kem musyrikin tuan-tuan porak-peranda pada waktu tersebut. Okay? Manakala kem muslimin pula, Nabi SAW sampai ke satu daerah tuan-tuan. Dan ketika itu baginda Nabi SAW hampir dah nak masuk ke kawasan Mekah. Minta maaf. Nabi SAW dah hampir masuk ke kawasan kota Badar, ke kawasan Badar. Waktu baginda Nabi SAW sampai ke kawasan Badar tuan-tuan, Nabi ini telah berbincang dengan para sahabat, meeting. Kita nak balik ataupun kita nak maju ke hadapan. Balik ataupun maju. Kalau kita balik, kita pun akan berperang. Kalau kita maju pun, kita akan berperang. Di sini tuan-tuan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, saya tak langsung tuan-tuan, iaitu risk management, pengurusan risiko. Ini bahasa moden lah tuan-tuan. Kenapa? Sebab Nabi berfikiran, macam mana pun keputusan kita, perang tetap berlaku. Sebab Abu Jahal telah berniat, mereka akan mara ke Badar dan sekali-kali tak akan berundur, melainkan mereka dapat kalahkan Muhammad. Kalau tak berlaku perang sekalipun tuan-tuan, tapi maruah Nabi dan maruah Islam telah tercabar lah. Sebab apa? Sebab orang dengar dah yang mana mereka akan bertembung di Badar. Sekali baginda Nabi berundur, lari daripada medan perang. Jadi benda tu maruah tuan-tuan. Jadi Nabi SAW melihat, kita patah balik pun tak boleh, kita maju pun tak boleh. Jadi apa perlu buat? Kita musyawarah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Nabi SAW pulang ke kota Madinah, risiko lebih besar. Kerana apa? Sebab tentera musyrikin lebih ramai. Dan Nabi tidak ada lagi perancangan dan persediaan untuk mempertahankan kota Madinah dengan apa sahaja kemungkinan tuan-tuan. Tidak ada perancangan pun. Dan tidak ada pengalaman sebelum tu tuan-tuan. Jadi pada waktu tu risiko lebih besar. Sebab apa? Orang musyrikin boleh jadi akan mengalahkan tentera Islam dan boleh jadi akan menyerang orang tua, wanita-wanita di dalam kota Madinah. Bahkan mungkin boleh merampas harta ghanimah yang lebih banyak di dalam kota Madinah. Jadi kerugian lebih besar. Kalau mereka bertembung di Badar, boleh jadi tuan-tuan, kalau kekalahan berlaku hanya 300 berbelas sahaja. Manakala dari kota Madinah selamat. Jadi risiko di situ. Walaupun Nabi nampak tuan-tuan, tetapi Nabi tetap bermesyuarat. Dia berbeza kan dengan orang musyrikin tadi? Di antara mereka berpecah sebab mereka tidak ada kesefahaman. Dan mereka buat keputusan dengan emosi dia. Berbeza dengan tentera muslimin, Nabi tanya pada sahabat Nabi. Naik 3 orang sahabat daripada kalangan muhajirin, orang Mekah. Pertama naik Abu Bakar, kedua naik Umar Al-Khattab, dan yang ketiga naiknya Miqdad bin Amru. 3 orang muhajirin tuan-tuan. Dan 3 setuju dengan keputusan Nabi, kita maju ke kota Badar. Kenapa nak pergi Badar tuan-tuan? Peperangan ni nak berlaku di Badar. Badar pada waktu itu tuan-tuan adalah seolah-olahnya macam satu R&R utama. Kalau mereka dah berdagang ke Syam, on the way mereka nak pulang ke destinasi kampung halaman tuan-tuan, mereka akan berhenti di Badar. Dan akan berlakunya jual beli sekali lagi di medan Badar. Jadi dia kawasan tumpuan para pedagang. Macam kita lah tuan-tuan. Kita nak balik ke selatan tuan-tuan, kalau lalu di highway plus, mesti kita nak berhenti di R&R Seremban. Kenapa tuan-tuan? Punya banyak R&R tuan-tuan. Sampai orang buat filem 7 perhentian, tapi nak singgah juga Seremban. Ada hentian sebelah, ada hentian R&R, nak berhenti kat Seremban, tak tahulah. Kemudian kalau kita nak pergi ke utara tuan-tuan, pun macam tu juga. Mesti nak singgah ke Tapah, tak pun ke sungai, mana? Sungai Siput, Sungai Perak tuan-tuan .
Kenapa tak mara lagi tuan-tuan? Ada lagi singgahan-singgahan yang lain? Tak, dia mesti ke situ juga tuan-tuan. Jadi begitulah dengan zaman tersebut. Mereka akan beri tumpuan di Badar. Boleh jadi kerana ramai peniaga, ramai pedagang, jadi pilihan banyak. Jadi mereka ramai berhenti. Sebab itu Abu Jahal nak kalahkan baginda Nabi di Badar. Biar disaksikan oleh orang-orang Arab dan biar cerita kekalahan Muhammad itu sampai ke kalangan orang-orang Arab di sekitar Jazirah Arabia. Itu matlamat dia tuan-tuan. Okey. Jadi sebab itu mereka nak bertembung di Badar. Jadi 3 sahabat Nabi setuju. Cuma Nabi masih lagi tak buat keputusan tuan-tuan. Berat Nabi nak buat keputusan. Kerana apa tuan-tuan? Ketika itu Nabi tahu dalam kalangan orang Mekah tak jadi isu besar. Sebab dah terbukti 13 tahun orang-orang Mekah bersama dengan Nabi mempertahankan Islam dan mempertahankan Nabi. Dari sudut bukti keimanan tak dinafikan keimanan orang Mekah. Yang Nabi bimbang adalah daripada kalangan orang Ansar. Yang paling utama tuan-tuan iaitu Nabi bimbang Nabi mencabuli perjanjian antara Nabi dan orang Ansar. Kalau tuan-tuan ingat dalam perjanjian Aqabah Al-Kubra, Nabi dan orang Ansar telah bersetuju. Orang Ansar mengatakan, kami akan melindungi kamu wahai Rasulullah seperti mana kami melindungi keluarga kami dan anak-anak perempuan kami di kota Madinah. Jadi term yang mereka berjanji tuan-tuan adalah lindungi Nabi di dalam kota Madinah. Di luar kota Madinah tuan-tuan, mereka berlepas tangan. Itu perjanjiannya tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, pada waktu itu Sa'ad bin Mu'az yang merupakan pembesar Ansar, dia telah menyebutkan satu ucapan. Bila tengok 3 orang muhajirin naik dan Nabi tak buat keputusan tuan-tuan, maka waktu tu Sa'ad kata apa? Aku merasakan mungkin kamu mengharapkan satu jawapan daripada kami, iaitu orang Ansar. Dan aku mewakili orang-orang Ansar ni bersetuju untuk keluar dan mara ke medan Badar. Ini ucapan daripada Sa'ad bin Mu'az. Dan ada beberapa riwayat tuan-tuan menyebutkan tentang ucapan Sa'ad bin Mu'az ni memang menaikkan semangat lah. Dia akan bersama dengan Nabi, bersusah senang dengan baginda Nabi SAW. Bila Sa'ad bin Mu'az sebut macam tu tuan-tuan, bertambah yakinnya Nabi dan gembiranya Nabi. Lalu Nabi pun mengisytiharkan agar mereka maju dan mara ke medan Badar. Dan kata Nabi SAW, aku mula melihat adanya perkuburan orang-orang Mekah ataupun orang-orang Quraisy yang berada di kawasan Badar. Ini berita-berita kemenangan. Orang musyrikin dalam keadaan berpecah, orang muslimin dalam keadaan bersatu padu. Ini kita tak perasan tuan-tuan. Okay? Tak berbaloi dan tak berguna pun dengan jumlah yang majoriti tuan-tuan kalau berpecah belah. Lebih baik kita dalam keadaan bilangan yang sedikit, minoriti tuan-tuan, tapi kita bersatu padu. Ini pengajaran besar tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Qasas, pada permulaan surah Al-Qasas, Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang macam mana Fir'aun boleh melemahkan Bani Israel. Bani Israel ramai tuan-tuan. Fir'aun ni bersendirian je pun. Tentera-tentera dia adalah. Tapi kenapa orang tak boleh kalahkan Fir'aun? Fir'aun tak kuat tuan-tuan sebab dia makhluk. Tapi kerana dia telah melakukan pecah dan perintah. Dia pecah-pecahkan tuan-tuan Bani Israel ni. Bani Israel ni pecah kepada 12 orang tuan-tuan, 12 kumpulan. Daripada tu tuan-tuan dipecah-pecahkan, menjadikan mereka lemah. Dan menjadikan mereka tak mampu untuk mengalahkan Firaun. Jadi tak guna kalau kita ramai. Tetapi kalau kita berpecah belah, tidak bersatu padu. Jadi di sini ada pengajaran yang ditunjukkan melalui kisah baginda Nabi di medan Badar. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tuan-tuan kita tengok apa yang berlaku semasa Badar. Di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan di dalam surah Al-Anfal yang dikenali sebagai surah yang bercerita tentang peperangan Badar, iaitu melalui ayat 47 Allah menyebutkan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhita. Pada ayat ini Allah bicara tentang orang musyrikin Mekah yang keluar daripada Mekah. Waktu mereka keluar dengan tentera yang ramai ni tuan-tuan, membawa semua alatan perang yang komplit, sempurna, lebih baik daripada alatan perang orang muslimin tuan-tuan. Tapi Allah ceritakan mereka lakukan dengan 3 kesilapan mudah. Yang ni kekalahan tuan-tuan. Walaupun kita tengok ni dari sudut sejarah, sirah, tapi pengajarannya dalam kehidupan kita. Apa dia tuan-tuan? Orang musyrikin Mekah kata Allah, dia keluar dengan batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Ada 3 perkara.
Okey, sebab itu pada ayat itu Allah kata apa? Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Janganlah kamu menjadi orang yang keluar daripada kampung halamannya dengan perasaan, Allah sebut 3 perkara. Ini merujuk pada orang musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Apa dia tuan-tuan? Pertama, dia keluar dengan batara. Batara dekat sini tuan-tuan, dia keluar dengan keangkuhan dia. Okey, dengan kesombongan dia. Abu Jahal keluar dengan tentera-tentera dia, alatan-alatan perang dia tuan-tuan, pengangkutan-pengangkutan dia. Sebenarnya itu kesilapan mudah. Bila dia keluar dengan keangkuhan tuan-tuan, sebenarnya secara tak langsung mereka keluar dengan overconfident. Bila dia overconfident tuan-tuan, menjadikan mereka telah melakukan kecuaian dengan mudah. Yang ni apa sahaja keputusan kita tuan-tuan. Apa sahaja yang kita lakukan tuan-tuan, jangan ada rasa angkuh dan sombong. Kita ambil contohlah tuan-tuan, kita main bola tuan-tuan, duduklah ranking berapa pun, tapi keluar dengan rasa sombong. Dengan tim apa ni? Oh, tim nasional ni, oh dia ranking yang paling bawah sekali. Kita ambil mudah tuan-tuan. Kita take for granted tuan-tuan. Apa yang berlaku? Mudahlah kita lakukan kecuaian dan mudah untuk kita lakukan kesilapan besar. Jadi perkara pertama tuan-tuan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah yang menjadi pengajaran kepada kita, mereka keluar dengan batara, iaitu dengan keangkuhan, overconfident tuan-tuan. Meyakini dengan apa yang mereka ada tu menjadikan mereka kuat. Jadi dia telah melakukan kecuaian. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut mereka lakukan wari'a'an nas, iaitu mereka lakukan riak ataupun menunjuk-nunjuk di hadapan manusia dengan kekuatan-kekuatan yang mereka ada. Okay, dia bawa keluar semuanya dengan rasa riak tuan-tuan. Bila dia lakukan sesuatu dengan riak, menunjuk-nunjuk tuan-tuan, sebenarnya secara tak langsung dia tak fokus pada strategi. Bila kita buat satu benda, khususnya dalam peperangan macam ni tuan-tuan, dia bawa bala tentera, dia bawa pemimpin-pemimpin utama dia, dia bawa senjata-senjata hebat dia tuan-tuan, tapi secara tak langsung dia tak ada strategi. Sebab fokus dia ketika itu adalah menunjukkan kekuatan dia, tapi dia tak merancang. Sebenarnya dia tak fokus kepada strategi ataupun dia tak fokus kepada matlamat dia. Dua perkara ni tuan-tuan adalah kesilapan yang besar. Yang ketiga, kesilapan yang paling besar adalah wayasudduna an sabilillah, iaitu dia orang keluar untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Ini adalah satu kesilapan yang paling besar. Okey, kerana bila mereka merancang untuk merosakkan agama Allah, sebenarnya Allah juga merancang untuk menggagalkan perancangan mereka. Okey, ini 3 kesilapan yang paling besar. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita ada rasa angkuh, riak dan sebagainya. Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, jangan terlalu overconfident, supaya tak berlaku kecuaian mudah. Yang kedua tuan-tuan, kita boleh tengok iaitu sentiasa fokus kepada strategi. Fokus tuan-tuan, apa yang kita rancangkan untuk melicinkan perjalanan, bukan untuk kita menunjukkan kitalah yang ini, kitalah yang paling kuat dan sebagainya. Baik, dah azan kan belum? 5 minit. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, apatah lagi untuk menggagalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di medan ketika itu, saya sebutkan tadi Nabi SAW berada di dalam risiko. Okey, patah balik pun risiko, maju ke hadapan pun risiko tuan-tuan. Jadi baginda Nabi SAW buat keputusan kita akan maju ke hadapan, sebab di situ risikonya lebih rendah berbanding kita patah balik ke kota Madinah yang akan memberikan kemudaratan yang lebih besar. Sekarang tuan-tuan, kita perhatikan kepada operasi yang dilakukan oleh perisik baginda Nabi SAW. Bila Nabi dan para sahabat setuju ke medan Badar, Nabi tuan-tuan mengambil satu tanggungjawab, iaitu Nabi dan Abu Bakar, kita boleh katalah Nabi dan Abu Bakar ni presiden, ketua tentera dan timbalan ketua tentera. Nabi dan Abu Bakar sendiri yang turun dan melakukan risikan. Mungkin ada risiko di situ tuan-tuan, tapi kerana peringkat awal lagi para sahabat Nabi baru nak keluar berperang, jadi pada waktu itu tuan-tuan, Nabi sendiri yang ambil peranan untuk menjadi perisik. Di sini tuan-tuan ada pengajaran. Apa dia? Waktu Nabi SAW sampai ke kawasan Badar,
Nabi SAW berjumpa dengan ada seorang lelaki tua yang duduk di Badar. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada lelaki Badar tu, apa berita yang kamu dapat, yang kamu dah dengar-dengar di Badar ni? Tapi lelaki ni tak nak jawab, tuan-tuan. Dia tanya, kamu siapa? Dia tanya, kamu siapa? Dia tanya pada Nabi, kamu siapa? Nabi SAW berkeras tak nak berjawab. Nabi kata apa? Kalau kamu bagi tahu berita yang kamu dengar di Badar, baru aku beritahu siapa aku. Jadi lelaki ni pun kata, tuan-tuan, dia kata, aku dengar berita yang berada di Badar, viral lah di Badar ni, iaitu Muhammad dan tentera Islam telah keluar daripada kota Madinah. Dan kalau ikut pengiraan normalnya, kalau dia dah keluar sekian waktu, pada waktu begini, dia mesti dah sampai ke kawasan Badar. Jadi apa, tuan-tuan, yang Nabi dapat? Iaitu berita keluarnya Nabi daripada Madinah ke Badar telah viral di kota Badar. Jadi cerita tu dah tak ada rahsia dah. Maka Nabi perlu lakukan strategi yang berbeza. Cerita tu maksudnya bukan lagi rahsia, orang tahu dah Nabi keluar. Jadi tuan-tuan, pada waktu itu Nabi SAW ditanyakan oleh lelaki tu. Dia kata, okey, sekarang aku dah bagi tahu dah beritanya. Sekarang kamu siapa dan kamu ni daripada mana? Lalu baginda Nabi SAW menyebutkan, nahnu minal ma'. Nabi kata, kami ni datang daripada air. Disebut macam tu je. Kami ni datang daripada air. Lalu terus Nabi beredar daripada lelaki tua ni, tuan-tuan. Lelaki tua ni kebingungan. Al-Ma' ni apa? Nama tempat ke? Tepi pantai ke? Ada sungai ke? Dia tak tahu, tuan-tuan. Jadi dekat sini, tuan-tuan, ada satu istilah. Okey, di sini ada satu istilah, tuan-tuan. Bukan Nabi SAW melakukan pembohongan sunat. Bukan, tuan-tuan. Ini bahasa kita kan. Oh, boleh sebenarnya bohong sunat. Bohong sunat tak boleh, tuan-tuan. Itu kita. Kita tipu pasangan kita, ya, kita buat bohong sunat. Tapi sebenarnya tidak ada istilah bohong sunat. Yang ada adalah istilah al-mu'arid. Al-mu'arid. Maksud mu'arid ni apa, tuan-tuan? Satu ungkapan yang disebutkan tetapi memberi maksud yang banyak. Dalam bahasa kita helah lah, tuan-tuan. Tapi bukan helah. Helah ni nampak macam terlalu licik, macam satu kejahatan secara rahsia. Tapi sebenarnya Nabi ni dia sebut satu ungkapan tetapi memberi maksud yang banyak. Dan ini juga berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, tuan-tuan, diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, tuan-tuan. Nabi SAW bercerita, Nabi Ibrahim telah melakukan 3 perkara yang macam ni. Salah satunya, tuan-tuan, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia melintasi ada satu negeri yang mana dia bertembung dengan seorang raja yang zalim, jahat, dan raja ini berpenyakit. Dia penyakit apa, tuan-tuan? Penyakit raja ni, dia suka wanita yang berkahwin. Itu penyakit, tuan-tuan. Ini penyakit tanya. Dia suka kepada wanita yang berkahwin. Dia suka isteri orang, tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim AS telah pesan kepada isteri dia, iaitu ketika itu adalah Sarah. Okey, kita pergi lalu Azza insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah dan rahmatillah. Sikit, tuan-tuan. Jadinya, kalau tengok dalam riwayat Al-Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, tuan-tuan, bercerita tentang Nabi Ibrahim AS. Dia masuk ke satu negeri ni bertembung dengan raja yang zalim, bengis, dan raja yang ada penyakit, iaitu suka kepada isteri orang. Jadinya, waktu tu Ibrahim beritahu kepada Sarah, satu-satunya isteri Ibrahim ketika itu. Dia kata, di dunia ni, di negeri ni, kita berdua je beriman. Orang lain kat sini semuanya kufur. Jadi, kau ingat pesan aku, iaitu engkau adalah saudara perempuan aku. Jangan cakap kamu isteri aku, tapi kamu cakap kamu adalah saudara perempuan aku. Ucapan ni disebut sebagai al-mu'arid, iaitu satu ucapan, satu kalimah tetapi memberi banyak maksud. Ataupun kita kata kita ucap satu ucapan, tuan-tuan, tapi indirect. Okey? Kenapa dia kata macam tu, tuan-tuan? Dia bukan saudara perempuan dari sudut nasab, tapi saudara perempuan dari sudut keimanan. Macam tu. Okey. Jadinya Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, dipesan kepada Sarah macam tu. Dan dipesan, tolong cakap seperti mana yang aku cakap. Jangan tukar ucapan yang lain. Pendek cerita, tuan-tuan, kata Nabi SAW, raja ni hantar seorang utusan dia untuk tanya status Sarah ni. Punya gatal raja ni, tuan-tuan. Dia tanya, hantar utusan pergi tanya dekat Sarah, kamu ni siapa dengan lelaki tu?
Dan Sarah menjawab seperti mana yang diajar oleh Ibrahim, aku adalah saudara perempuannya. Jadi raja ni pun panggil Sarah, tuan-tuan. Dan raja dikata Nabi SAW, dia sebanyak 3 kali angkat tangannya nak memegang tangan Siti Sarah. Angkat tangan dan nak pegang, tuan-tuan. Setiap kali dia angkat tangan, tangan dia jatuh, tuan-tuan. Layu tangannya. Lemah tangannya, tuan-tuan. Dan kata raja ni, apa yang berlaku ni? Tolong doakan untuk aku supaya diberikan kesembuhan. Hajar pun angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Waktu Hajar berdoa, tuan-tuan, sembuh tangan si raja ni. Dan kali kedua dia buat benda yang sama juga. Dia nak capai tangan Sarah nak pegang, tuan-tuan. Lalu jatuh lagi sekali. Dia doa, lalu sembuh. Kali ketiga dia buat lagi sekali, tuan-tuan. Jatuh lagi, tuan-tuan. Dan diminta supaya Sarah doakan dan Allah berikan kesembuhan. Lalu kata raja ni, tuan-tuan, aku bertemu bukan seorang manusia. Yang aku bertemu adalah syaitan. Kenapa dia kata macam tu, tuan-tuan? Sebab dia rasa dia raja dan dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Tapi untuk wanita ni, dia tak boleh buat apa yang dia kehendaki. Jadi bagi dia, ini bukan manusia, ini adalah syaitan. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, kerana perkara tu, tuan-tuan, yang dia berhutang budi pula dengan Sarah, kerana Sarah ni telah doakan 3 kali kesembuhan kepadanya, maka raja ni telah menghadiahkan kepada Sarah ada seorang pembantu yang bernama Hajar. Inilah Hajar yang menjadi, kata Abu Hurairah, inilah ibunda kepada orang-orang Arab. Permulaan kepada bangsa Arab yang dihadiahkan oleh raja ini kepada Sarah dan juga Ibrahim. Jadi tuan-tuan, di sini bukanlah sebagai helah ataupun penipuan ataupun kita kata bohong sunat, tetapi ini disebut sebagai al-mu'arid. Satu ucapan tetapi memberi maksud yang sama. Apatah lagi Nabi Ibrahim, tuan-tuan, sudah tentu dia Nabi, takkan dia berbohong. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf Nabi Ibrahim. Kata Allah, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu Nabi yang ucapannya benar dan dia adalah seorang Nabi. Allah sendiri sebut Ibrahim adalah siddiqan. Dia bukan pembohong dan dia bukan pendusta. Itu adalah al-mu'arid. Okey? Baik, ini antara pengajaran. Jadi Nabi SAW sendiri yang turun buat risikan dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita di situ adanya kita kata helah lah, dalam bahasa mudah saya nak sampaikan, helah di medan peperangan yang dibenarkan di dalam agama. Baik, kemudian tuan-tuan, berbeza pula dalam kalangan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah di pihak kafilah dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan pula berbeza. Abu Sufyan pula, tuan-tuan, waktu dia sampai ke Badar, dia melihat ada seorang lelaki iaitu Majdi bin Amru yang duduk dekat Badar, dan dia ni adalah sekutu kepada orang musyrikin Mekah. Bila dia jumpa dengan Majdi ni, tuan-tuan, dia tanya, apa kamu ada nampak ke kelibat-kelibat yang meragukan di Badar ni? Lalu kata Majdi ni, dia kata, aku tak nampak apa-apa, melainkan aku ada nampak ada 2 orang lelaki yang aku tak kenali. Tapi dia bawa dia punya tunggangan dia pergi minum air dekat perigi tu. Siapa dia tak kenal, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Abu Sufyan pun pergi ke kawasan yang berhampiran dengan tempat yang dikatakan oleh Majdi ni, iaitu tempat 2 lelaki yang beri minuman kepada tunggangan dia, perigi. Jadi dia sampai, tuan-tuan, dia tengok di situ, dia pusing round perigi tu, tuan-tuan, dan dia nampak adanya najis binatang. Dan bila dia cek, tuan-tuan, tengok najis binatang itu adalah bijirin-bijirin ataupun bekas-bekas makanan binatang yang makanan itu hanya ada di kota Madinah. Dia kata makanan ni tak ada dekat negeri lain ni, melainkan kota Madinah. Dan Abu Sufyan menjangkakan 2 orang yang dinampak oleh Majdi ni adalah 2 orang daripada kota Madinah ataupun tentera Islam Madinah. Maka sebab itu, tuan-tuan, Abu Sufyan bila dia nampak, dia tahu benda tu, tuan-tuan, maka dia ubah perancangannya, dia mengikut laluan yang berbeza dengan laluan utama ataupun laluan dagangan. Dia lalu di belakang bukit di kawasan Badar yang berhampiran dengan kawasan pesisiran pantai. Jadi sebab itu Abu Sufyan terlepas daripada sekatan baginda Nabi SAW. Bila dia terlepas, tuan-tuan, yang saya ceritakan tadi, dia maklumkan kepada Abu Jahal, tapi Abu Jahal kata kita mara. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang, tuan-tuan, berkaitan tentang mukjizat yang dimiliki oleh tentera-tentera Badar.
Kita akan tengok mukjizat yang Allah turunkan kepada tentera Badar dan musibah yang Allah turunkan kepada tentera-tentera musyrikin Mekah. Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.